Juyushi summa sara. Kemudian berjalan ia Abu Bakar. Jadi selepas daripada Abu Bakar, dia keluar tu baik pada waktu malam. Atas yang tinggal lagi daripada tentera-tentera apabila hambakan seteru-seteru tu baik daripada kota Madinah. Maka Abu Bakar tak puas lagi, takut seteru-seteru tu ada lagi di kawasan Madinah untuk nak menterpa dan nak menyerangi akan Al-Madinatul Munawwarah. Lepas pada tu Abu Bakar tu baik daripada kota Madinah ataupun dari Madinah, duk cek pada waktu malam tu yang tinggal lagi takut ada sesak-sesak daripada seteru-seteru. Gambar seteru saat ni tu tak khabar ketika Abu Bakar dan tentera tu baik daripada Madinah tu baik duk pesak tu baik duk cek kabar-kabarnya puak-puak Islam dan tentera Islam ada di atas kepala mereka. Summa sara summa kamadiyah ay ba'da istikhlafihi ala al-Madinatil Munawwarah. Selepas daripada Abu Bakar meninggalkan akan Usamah dan tentera Usamah di Madinah, selepas daripada mereka saat itu klik peperangi daripada Abna, maka Abu Bakar serah ke Madinah saat itu ditangi-tangi Usamah dan tenteranya untuk mereka tu istirahat gitu. Thumma aibat dastikhlafihi 'ala al-Madinatil Munawwarah, yakni selepas daripada mengganti Abu Bakar akan tentera Usamah 'ala al-Madinatil Munawwarah, sara berjalan ia Abu Bakar. Buat apa berjalan tengok weh, hatta nazala hingga turun ia dan berhenti ia Abu Bakar. Lepas daripada Abu Bakar dia gantikan tentera Usamah, duk jaga ke Madinah. Abu Bakar pun jalan pada sewaktu daripada malam yang tinggal lagi untuk cek dan periksakan ahli-ahli Madinah takut ada seteru lagi. Lepas datang Abu Bakar jalan lagi pula hingga turun Abu Bakar dan berhenti ala ahli Rabzati, di atas ahli Rabzah. Ahli Rabzah ni satu kumpulan yang ada di kawasan Madinah tu lah. Faqatala, maka menyerang ia Abu Bakar. Abu Bakar pun serang. Masuk pergi kepada ahli Rabzah. Abu Bakar pun menyerang. Man hunaka, akan mereka mana? Hunaka, yang adalah di sana. Mana di sana? Ai fi ahli Rabzah. Lepas daripada Abu Bakar tu baik daripada kota Madinah, daripada negeri Madinah, serah ke Madinah saat ni pada tangi bagi Usamah dan tentera-tenteranya. Abu Bakar pun tu baik mari pada sewaktu daripada yang tinggal daripada malam, periksa cek tu temu seteru, maka hamba lari yang berupuhnya seteru, maka berjalan pula Abu Bakar kepada ahli Rabzah. Maka Abu Bakar pun serang situ. Siapa dia? Faqatala man hunaka, maka menyerang ia Abu Bakar. Man hunaka, mereka yang ada di sana tu. Gapo hunaka isim ke? Ismul isyarah. Hunaka tu isim isyarah. Kalau huna sining, tapi apabila sebut hunaka, ingatkan tu di sana tu, khitab di sana. Di sana man hunaka, mereka di sana tu, ai fi ahli Rabzah. Siapa dia man? Bayar. Minal murtaddina. Baca malah. Man tu siapa? Minal murtaddina, daripada orang-orang yang murtad mereka itu. Siapa dia orang murtad? Yakni daripada orang-orang yang jatuhlah mereka itu akan agama, ataupun mereka yang keluar daripada agama Islam. Abu Bakar pun serai popai dengan fuk ada di ahli Rabzah daripada fuk jatuh agama ataupun telucukkan agama. Apabila Abu Bakar serai mereka saat itu, wahazamahum, dan pula siapa dia? Wahazamahum, dan mengkalah ia Abu Bakar. Apabila perai di ahli Rabzah, maka pergi mari Abu Bakar dapat mengalah akan mereka itu, akan ahli Rabzah ataupun al-murtaddin. Wa hazamahum, dan dapat mengalahlah ia Abu Bakar hum, akan mereka itu, akan al-murtaddin, akan fuak-fuak murtad yang ada di ahli Rabzah sana.
apabila Abu Bakar tu dapat membenih mereka itu kalah, thumma ghalaba, kama dia membenih iyo Bakar atau wa azamahum, dan mengkalah iyo Abu Bakar ke mereka itu kalah. Perang-perang Pak Murtadin yang ada di ahli Rizah tu jadi kalah. Lepas pada kalah mereka, lepas tu Abu Bakar nak thumma ghalaba, kama dia benih iyo Abu Bakar, dapat ke benih ni. Benih saat itu siapa setara nak? Ala biladi Zibyan, di atas negeri ataupun suatu tempat, dapat boleh mengetah Abu Bakar di atas biladi Zibyan, di atas negeri dan pulau kampung bagi Zibyan. Apabila Abu Bakar tu serai fufu ahli Riddah ataupun daripada murtadin yang ada di kawasan ahli Rabzah, maka ketika tu Abu Bakar boleh saitarah. Apa saitarah? Boleh mengawali ataupun boleh retah orang panggil kampung Zibyan. Lepas daripada tu Abu Bakar saat ni tu serai perai fofok yang ada ahli Rabzah, perai benih mereka itu kalah, maka Abu Bakar boleh saitarah, boleh mengawali ataupun boleh boleh kawal, boleh retah di kawasan bila di Zibyan ataupun kawasan tempat yang bernama Zibyan. Lepas pada tu apabila Abu Bakar tu boleh retah, wa ja'alaha, tengok weh yang ada negara ada wa ja'alaha, dan menjadi ia Abu Bakar menjadi apa? Akan bila dan Zibyan. Jadi tempat apa? Hamal lidawabil muslimin, yakni tempat pelero tempat pelero apa? Lidawabil muslimin, bagi binatang-binatang bagi orang-orang Islam. Jadi makna apabila Abu Bakar tu serai ahli Rabzah yang ada di sana daripada fofok murtad, maka serai Abu Bakar saat itu dapatnya mengkalah mereka. Lepas Abu Bakar dapat kemenangan, maka mengawali di kawasan kampung Bila Zibyan dan Bila di Zibyan. Maka di situ juga Abu Bakar buat tempat tu kampung tu apabila ahli murtadin tu lari tu baik nak bunuh macam-macam, maka tempat tu Abu Bakar sana tu rapah mai sana buat tempat pelero bagi binatang orang-orang Islam. Heran ni. Apabila kita serai satu tempat serai satu tempat apabila benih situ ikut kita lepas tu hamba phone itu baik di kok dia nak hidup mana apa bunuh ke apa tu tempat yang luar tu ikut nak buat gapo supaya mau kita lah mau kita dulu tempat goni lepas tu lang ni jadi muka lain ada mau nak buat gapo hamba tu baik supaya ni nak misal demo supaya halabala dulu halabala di sana tantu halabala ni asal apa? Asal dulu negeri betung ataupun mengen betung hok dulu. Dulu kedai betung duduk di halabala. Lepas tu keminih banyak doa. Keminih banyak doa dulu tu. Minih tidak ada nak ambil negeri Sia, ia nak ambil Malaysia. Tapi orang panggil ia panggil di Sia ni orang panggil tempat berhenti, tempat lalu jalan. Jadi apabila halabala sana tu keminih ramai kawasan tu, KJS Sia, ia suruh fuak di halabala tu baik dulu. Tu baik daripada halabala. Dalam masa saya kata dalam masa sekitar setahun. Supaya apa? Supaya KJS saat ni tu nak hamba minih habis daripada halabala. Apabila KJS duk perang, duk musuh dengan fok-fok minih gapo itu ni, orang kampung tu baik berlaku. Pas di halabala ada orang benar, ada orang dia, orang panggil bandar betung dah dulu. Dulu menglu orang panggil bandar betung ataupun mengang betong, dia duduk di halabala bukan duduk tempat lain ni. Apabila situ tu, KJS suruh rakyat tu baik. Tu baik duk keluar tengok tu baik duk ni pun ada, tu baik duk pun apa tu 29 pun ada, 30 ni pun ada aja tu baik duk pun santri pun ada aja lah. Cuma tanya ke tua-tua. Bo kemini habis saat ni tu, puak-puak di halabala ni keliklah kepada tempat asal demo. Kalau demo ada dengan benar, ada dengan dia demo, ada dengan palada ni. Allah ni palada tu siapa boleh duduk latang ni palada. Cuba pergi jalan halabala. Palada besar tak besar tu ada cerita tu dah. Besar palada dah ni atau berapa puluh beratus tahun dah ni. Siapa palada tu boleh kita nak duduk latang. Supaya kayu yang besar. Yang tu besar lada.
Dia saat ni tu sampai 78 meluk. Meluk tahun 78 meluk. 46 meluk sah. Pas kubah-kubah zaman dulu jadi seladeh. Jadi kubah hutan. Pas dia patu wah dia tu mata besar tak besar wah dia ni dah. Hot 78 meluk 10 meluk ni dah. Wah dia tu kadang-kadang skandal tu 2T tu tak ada bawa dah. Sah. Lepas tu, situ tu baik. Kalau ni, lepas tu buat rakyat minta masuk kerja takwil. Takwil tu tinggal kampung mis sejak dulu 80 tahun dulu, 30 40 tahun dulu, sampai sekarang kampung tu kapan jadi kampung rang dari kuat kampung tinggal. Apa ni? Dah lah ni, dia jadi pasang uang lah ni lah. Dia 3-4 meluk, 7-4 meluk. Kadang-kadang kubah jadi seladeh. Ikan dong sok-sok, dia sustain water tu ngana tu tak agak dah. Dah pala dah jadi pakai besar boleh duduk latah. Deh. Tinggal kampung support ni lah. Apabila mereka tinggal, Abu Bakar saat ni buat ke kampung-kampung juga, kampung bila di Sibian ni jadi tempat pelera bagi binatang orang Islam. Thumma raja'a. Kama dia pulang Abu Bakar. Abu Bakar apa kelai? Pulang Abu Bakar saat ni ilal Madinati. Kelai kepada Madinah. Selepas pada Saitarah, selepas dapat membenarkan daripada Murtadin, lagi buat serai Murtadin dapat kalah mereka itu, dan Abu Bakar pun benih. Abu Bakar pun retah bila di Zibian, buat bila di Zibian tu tempat pelera bagi binatang-binatang orang Islam. Abu Bakar pun kelai pada Madinah. Hatta izastaraha jaishu Usamah. Hingga apabila duk istirahat, duk rehat, ambil ketenangan oleh tentera bagi Usamah. Wathaba, dan duk menetaplah ia jaishu Usamah. Pasal molek wathaba makna menetap, dan duk meneguhlah ia jaishu Usamah. Jadi apabila Abu Bakar klik pada Madinah, Abu Bakar pun tengok tentera bagi Usam duk bertenang pakat duk rehat, lagi pula duk menetap, duk jagakan kala wasaba, dan menetaplah ia jaisu Usama, dan duk menegak ia jaisu Usama, dan duk menjaga ia jaisu Usama min hawalil Madinati, daripada likunge bagi negeri Madinah. Jadi bawa klik pun tenanglah. Tengok tentera Usamah ni duk jaga ke Madinah, duk menetap Madinah, lagi pula duk meneguh Madinah di kawasan Madinah sana. Kharaja, keluar pula Abu Bakar, tengok Madinah tak ada apa weh. Nampak teguh molek, nampak tetap molek. Tentera Usamah pun duk jalan lagi mari duk jaga. Abu Bakar betul baik pula ila Dzilqissati, di kepada Dzilqissah. Lepas Abu Bakar tu baik pada Dzilqissah, fa'askara, baca molek, fa'askara, maka melatih tentera ia. Itu fa'askara, maka melatih tentera, buat khidmah ia Abu Bakar. Biha, dengan Dzilqissah. Abu Bakar pun latihkan tentera, latihkan kontak yang ada di kawasan mana? Di kawasan Dzilqissah, latihkan tentera. Sebab itulah orang panggil pemimpin ni dia kena tegak teguh. Lepas tentera lagi pula dia kena bijak. Nah, sebab tu Nabi kita mula-mula sekali Nabi kita mari Madinah. Dulu nak orang-orang Islam tengok Islam tak ada duk Mekah. Nampak tak ada jalan, nampak tak ada maju. Sebab nak tinok demo mata. Nak tinah demo mata. Nak buat nyanyo demo mata. Puasa tak ada jalan. Tapi apabila Tuhan kita, sebab tu orang panggil kena hijrah tu. Apabila Nabi kita dititah dengan hijrah, mari duduk Madinah mula-mula, Nabi kita bangun gapo? Ni tengok. Mula-mula sekali Nabi kita hidup Madinah, Nabi kita bangun gapo mula-mula sekali? Yakni bangunkan masalah iktisadi. Apa iktisadi? Ni dalam sejarah pergi baca. Di dalam masalah hijrah ni mula-mula sekali gapo Nabi bangun di ketika Madinah. Dulu ketika duk Mekah tak ada jalan dah. Kita 30 orang, 80 orang, kata setengah 80 orang. Nabi duk dakwah 13 tahun. Islam tu orang tu Islam 80 orang. Kata setengah 80, kata setengah 30. Lepas tu masa tak ada jalan nak maju duk tindah demo, wak nyanyo demo, apa orang pengheret di pada pasir demo, wak zoling demo, tak ada jalan. Apabila Nabi pindah mai Madinah, mula-mula sekali Nabi latih ke? Yakni orang panggil Nabi bangun ekonomi. Ni bangun ekonomi. Kerana dalam Madinah dulu orang nak pegang ekonomi daripada 3 kumpulan. Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Nasara. Duk begaikan ekonomi di kawasan Madinah. Pak Nabi fikir lagu mana? Nak buat lagu mana? Nak buat orang-orang Islam dan pula orang-orang Islam tu gagah di segi ekonomi. Ni Nabi fikir before Italia ni tengah tak fikir. Nabi fikir ekonomi. Dulu orang kafir dan pula orang Yahudi dulu Yahudi penyai duit kepada orang Islam.
Yahudi punya. Tapi syarat nak punya, tapi kena bayar lebih. Kena bayar apa? Duit bunga. Dia duit bunga mai dek nung kita. Jadi tamu misalnya mau ambil duit tu saat itu 100 dinar. Tapi tika mu bayar tu kena lebih 100 dinar, 110 dinar kan masalah. Ni orang panggil Yahudi makan rebo dah. Pasal Nabi fikir nak buat ke mana, nak melatihkan masalah tentera lagi pula cara agak. Cara saat itu orang panggil nak gagah ekonomi. Apa itu lah ni cara ekonomi tak agak deh. Tengah-tengah tu tak agak dah cara nak mengutik semata dah nak bank ekonomi tu tak ada satu dah cara orang panggil kutik kerok semata tak agak juga dah jadi tangan bawah semua ni tak agak kok kita nak jadi pemimpin satu hari tu nak jadi tangan bawah semua pun tak ada juga nak jadi tangan atas di demo dia lah dek apa tu orang panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia fikir mula-mula sekali duduk Madinah bank ekonomi. Dah, sebab tu kita nak buat satu perkara kalau ekonomi tak ada, nak buat tak boleh jadi tegalai habis. Yang dua Nabi Nabi saat itu berdaulat. Gapo berdaulat? Nah, Nabi nak membangunkan sebuah negara. Dinul daulah. Sebab tu agama Islam panggil dinul daulah. Yang tiga orang panggil Nabi latih tentera. Supaya dengan Abu Bakar, apabila tengok Zilkisahnya pok kosong weh, latih tentera di situ jagakan masalah di Zilkisah. Lagi perhatian sejarah. Fa'askara, maka melatih tentera Abu Bakar, latih kontak dengan panggil biha aibizil kisah wa anqada, dan menyipu Abu Bakar, mana menjadi Abu Bakar ahada asyara, akan 11 orang liwaan nisbah lewat. Dah gapo lewat, yang ni ketua lah. Lewat ni kalau kecek wasallah ni gapo tak ada pun 3 pun 8 no. Kalau Arab bakal ni lewat ni kau. Yakni kalau kecek kalau lewat di dalam Suria dulu, lewat Ismail, yakni orang panggil tua sedadu, tua polik, hot senala stay negeri Suria. Dia panggil lewaan. Kau kacau dah dah. Nung ada popo-topo nung. Pun 3 pun 8 pun nung. Nung ada nung. Kalau Hamid tu dia bawa sikit pada lewat. Apa tu lewat ni orang panggil kalau lewat Ismail tu masa tika tu dah. Lewat Ismail ni orang panggil kecap dah tua sedadu sutri negeri Suria. Paning Abu Bakar latihkan sebelah orang lewat. Sebelah orang daripada tua li'ahada asyara qaidan. Bagi sebelah daripada gaul dia metak. Jadi metak ni di bawah dia ada sebelah pula lewat. Heran ni. Kalau kita kecek gini lah. Nak kecek payah kau pak ni lagi masuk cara dia. Kan? Support dadu ni. Ia ada pun 8 pun 3 tapi pun 8 pun 3 ni nah dia kena duduk bawah popo apa tahu ke panggil semua pok mana ni pok ni pun 3 pun 8 ke pok besar duk kerja ni masalah kerja saat ni tu dia kena lepas daripada popo. Jadi kalau popo ni tak seng pok ni nak pok tak boleh. Ni sebatan ni mana qaid ni sebelah orang daripada gapo metap ataupun daripada hulu gapo pahlawan ni pahlawan sebelah orang ni semua duduk di bawah lewat sebelah orang ni. Tu dia. Kamane katanya tasyirul juyushi ila ahli riddah. Bermula perjalanan ni bagi segala tentera. Perjalanan ni pergi pada tentera mana? Ila ahli riddati, pada ahli riddah. Bermula perjalanan ni bagi segala tentera pergi pada ahli riddah. Satunya siapa dia? Nah, Abu Bakar. Hatta pergi kepada ahli riddah, tentera mula-mula sekali. Pala dia qaid dia siapa dia weh? Tengok. Pala mula-mula Abu Bakar hatta pergi kerana duk jadi serabut sangat dalam Madinah. Dia jadi ukara sangat dalam Madinah. Dia jadi berkelai kabut sekalinya di dalam Madinah. Bimauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar latihkan sebelah apa orang panggil daripada qaid, sebelah daripada metak. Lagi pula metak tu di bawah dia tu ada lewat. Lewat tu duk tinggi. Mana kata satu-satu metak ni dia kena dengarkan satu-satu lewat dia daripada ketua-ketua dia. Popo-topo dia. Masalah ditanya pok ni lah dia ada pun 3 pun 8 tu tinggi dah, lepas tu tinggi dah tu lagi pu banca pok nung lah tinggi dia. Satunya siapa dia? Bangun dia Saifullah, pertamanya pedai Allah. Nah
Abu Bakar saat itu hatta akan pergi kepada fuak-fuak murtadin. Ahli ridah saat itu mula-mula sekalinya qaid pemimpin ataupun daripada penglawan, daripada metaknya ialah Saifullah, ialah pedang Allah. Pedang Allah digelarkan Khalid bin Walid ni pedang Allah. Lutfi. Saifullah ialah pedang Allah Ta'ala. Siapa dia pedang Allah? Habada Khalid ibnul Walid. Nah, mula-mula Abu Bakar hatta pedang Allah Ta'ala. Dengan sebab Khalid ni pedang dia bisa. Pedang dia bisa. Supaya pedang Ali. Pedang Ali, bila dia pacung, pedang dia kapik. Dia di, orang panggil dia kemar. Pedang Ali, dia kemar itu. Kalau dia kapik piah, dia gitu panjang mana. Kalau dia duduk 10 orang putus kau. Nah, maka Khalid bin Walid ni dikatakan pedang Allah. Maka Khalid ni yang mati mana? Yang mati di Hamus. Kalau kita duduk di Syam, di mana Syam tu, di mengeluang hak Syam tu, hak Suria tu, maka Khalid mati ni tempat yang duduknya ialah di Hamus. Hamus ni lebih kurang berapa? 100 kilo dengan Suria. 100 kilo dengan Bandar Dimash. Maka situ ya ada Masjid Khalid bin Walid, patu kubur ya duduk dalam, patu bining bagi Khalid bin Walid, patu anak ia. Di jalan Suria. Ni kubur Khalid. Khalid ni yang mati mana? Mati di Suria. Dulu dia saat itu pahlawan yang paling bijak, dia panggil pedang Allah Ta'ala. Patu Khalid nah umat seumat, besok hatta dia pergi kepada Kudus, bukakan Palestin. Nah, maka Abu Bakar hattakan pedang Allah ialah Khalid bin Walid, wa wajhuhu, dan menterpanya dan menghadapinya Khalid ni pergi ke mana? Ila Talihah, pergi pada Talihah. Talihah mana? Ibni Khuwailid. Kepada Talihah ibni Khuwailid al-Asadi, yang bahasa Asadi. Jadi satu kumpulan yang dibawakan oleh Talihah ni daripada murtadin. Maka Khalid saat itu dihantarkan, diutuhkan oleh Abu Bakar suruh di sana menuju kepada Talihah untuk nak menyelesaikan fuak-fuak murtad yang ada di kawasan sana, yakni yang dipimpinkan oleh Talihah ibn Khuwailid al-Asadi. Fa iza faragha, maka apabila menyelesai ia Khalid pun apabila Abu Bakar tayang di sana, apabila ia selesai minhu daripadanya, daripada wajhihi ila Talihah ini, qasada malikun, menuju pula mengkosak oleh Malik ibn Nuwairah bil batah. Lepas pada Khalid Saifullah ni dia selesai dah kerja hak yang diutuh oleh Abu Bakar di kawasan mana? Ialah di tempat yang duduk oleh Talihah. Maka ketika tu selesai siap, maka menuju oleh Malik saat itu ibn Nuwairah di mana? Al-Batah. Yang kedua, Abu Bakar latihkan apa? Latihkan masalahnya qaidan. Jadi bawahnya adanya masalahnya lewat, ada ketuanya. Yang kedua Abu Bakar kata siapa dia? Yang kedua Ikrimah. Atau Akramah ataupun Ikramah. Macam itu tu. Yang kedua hatta Ikramah ibnu Abi Jahlin, anak Abi Jahal. Ikramah ni ketika ni Ikrimah ni anak bagi Abu Jahal. Tapi ketika ni Ikramah ni Ikrimah ni masuk Islam dah ni. Jadi Islam dah. Pok ya Abu Jahal tu orang panggil seteru madu sangat. Orang panggil pala pengat, hak lawan dengan Nabi. Maka anak dia Ikramah ni Ikrimah ni masuk Islam selepas daripada bapak dia mati. Ikrimah saat itu ibni Abi Jalil wa wajhuhu, dan menujuilah ia Ikrimah menujui ke mana nak? Ila Musailamah, pergi pada Musailamah. Bacalah Musailamah, yakni Musailamatil Kazzab, orang yang mengaku jadi Nabi. Jadi apabila Nabi saat itu mati, dulu pada tu yang mengaku dah jadi Nabi. Jadi apabila satu Nabi, apabila mati Nabi, tak ada dah Nabi-Nabi kata la Nabi ya ba'di. Tak ada dah Nabi selepas padaku Nabi itu. Tapi kalau sekira Allah Ta'ala kata ada selepasku daripada Nabi, selepasku ni ada Nabi lagi, nescaya aku katanya Abu Bakar lah akan jadi Nabi selepas padaku. Tapi ni tak ada dah, sebab Tuhan khotel atas belakang pun kata khatamun nubuwah, moho Allah Ta'ala ada di atas belikat Nabi. Mana? Tuhan khotel dah. Nabi beranak mari ada khotel Tuhan khatamun nubuwah. Nabi kesudahan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis mari kata la nabiyya ba'di, tiada jenis Nabi selepas daripada aku. Lepas tu, lepas pada Nabi wafat, sebelah balik Yamamah. Belah Yamamah. Belah balik Balik kalau kata
Yamamah ni belah lik no lah, lik Yamai kono. Ada satu orang Arab yang mengaku kata dia tu jadi nabi. Siapa dia? Musailamah. Apabila Musailamah mengaku jadi nabi, ketika tu banyak sangat manusia tu jatuh murtad ni, jatuh agama. Sebab tu Abu Bakar hantarkan siapa dia? Ikrimah pergi ke sana untuk gawa, nak seraikan Musailamah, dan pula orang panggil nak gawa. Yakni nak mengkalah, nak mempacung kata kok mana tu si kembali pada Islam. Maka ketika tu diserangi oleh Ikrimah. Atas kita untuk kembali pada Islam. Kembali pada Islam 3 kali. Kerajaan Islam ngeroyak orang jatuh murtad 3 kali. Perah ni, misalnya kita tahu berdaulat Islam, kerajaan Islam, kita tahu dia ni asalnya Islam, asal Muslim. Lepas tu dia tu jatuh kafir, dia tu jatuh agama. Pasti kerajaan Islam lagi royak. Hei, klik mula pada Islam, ucap mula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tak saya kembali pada Islam. Maka tika ni kalau 3 kali kerajaan royak, nah, maka kerajaan tu pasti kena pacar tetap bunuh tahap. Pas bunuh tahap tu, maka tak wajib taruh di kubur Islam. Maka lepas kok anjing, lepas kok kambing makan, tak apa tubuh badan dia. Alimi bangun dia dah. Yang 3, Syarhabil ibnu Hasanah wa wajhu fi athari Ikrimah. Dan pula yang 3 daripada benar dilatih. Ataupun dilatih apa? Dilatih oleh Abu Bakar ialah Syarhabil. Siapa dia Syarhabil? Ibnu Hasanah. Wa wajhuhu, dan menterpanya Syarhabil fi athari Ikrimah, pada bekas dan kesal bagi Ikrimah. Sekat dulu kami kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak cara ilmu, maka ilmu tu lah ada 2, ada ilmu hadis dan ilmu qadim. Maka ilmu hadis adanya ilmu daruri dan ilmu muktasab. Jadi ilmu yang pesing kita tak ada kena fikir, tak ada kena memandangi, tak ada kena berdalih. Walaupun kita tak fikir, tak dilik, benda tu orang panggil nak tolak, tak boleh. Seperti kita hidup tepi api, maka kita nak royak kata api tak panas, tak boleh, nak tolak tak boleh. Tuan kata ilmu baru dikata terbagi pada ilmu daruri dan ilmu muktasab. Adapun ilmu qadim tidak terbagi. Fal ilmu daruri, maka bermula ilmu daruri. Apa dia ilmu daruri? Wa ma lam yaqa an-nazari. Fati budak ni. Maka ialah barang, nah pihak wahyu tidur-tidur tu semua hidup depan ni. Ma lam yaqa, ialah barang yang tidak jatuhlah ia an-nazarin, daripada fikir dan pula tilai. Makna tak ilmu tak ada kena fikir, ilmu tak ada kena tilai. Wastidlalin, dan ilmu saat ni tu kena kita dak berdalih begitu, berdalih dak. Mana ilmu daruri, tengok. Kal ilmil waqi'i, seperti satu pengetahuan. Seperti kita tahu mana pengetahuan mana? Al-waqi'i, yang jatuhlah ia ilmu ni. Pengetahuan ni yang hasil ia. Tuan kata al-waqi mana dah? Ai al-hasili. Tu tafsir bagi al-waqi. Ilmu yang jatuh mana dah? Ilmu yang hasil ia ilmu. Hasil. Tengok ni nak misal bagi ilmu apa? Ilmu daruri. Mana tak ilmu yang hasil yang dapat bi ihdal hawasil khamsi. Betul tak? Dengan salah satu daripada pencenderaan 5. Tak boleh. Mana pencenderaan 5? Ilmu ni orang panggil ilmu yang pasti nak tolak tak boleh. Diri kita nak tolak tak boleh. Supaya kita ambil minyak bahu, mai tak depan kita. Kita tap minyak bahu. Siapa yang mau tubuh minyak bahu, maka hidung kita nak tolak tahi tak bahu tak boleh. Nak tak bahu kan? Orang panggil bahu tu mari dengan sendiri. Hasil dengan sendiri, tak ada kena fikir, tak ada kena tilik. Apabila dia membuh minyak bahu, maka bahu tu mari sendiri. Kalau tak bahu, tak boleh. Nak tolak diri kita, nak tolak tak boleh. Daripada mendapatkan. Lepas tu kena fikir, kata bahu baik ni, tak ada kena fikir. Kena berdalih, tak ada kena berdalih. Supaya kita pergi tepi orang nak beli kerat, maka kita lalu tepi orang beli kerat, maka bahulah sekerat itu. Maka bahu sekerat saat ni, dengan kita fikir jelek, tak ada kena fikir jelek. Tuan-tuan, ilmu yang mendapat salah satu daripada pencenderaan 5. Mana pencenderaan 5? Yang pertama, kelip mata. 2 mata ni pencenderaan ni. Satu pencenderaan lingo kita, rasa lidah kita, bau kita, setuh kita. Tengok yang nyata lagi kata.
bi ihdal hawasil khamsi, dengan salah satu pasal pencenderaan yang 5. Mana pencenderaan 5? Yakni daripada pegawai, pelihat kita, pendengar kita, penyetuh kita, pencium kita, perasa kita ni. Pokoknya gapo salah satu tulis bahasa Jawi kita faham. Gapo pencenderaan 5? Yakni daripada mata kita, daripada telinga kita, daripada hidung kita, daripada lidah kita, daripada tangan kita. Ni, misalnya tangan kita pergi jamuh kalian ni. Jamuh kalian ni. Licin kasar sikit licin. Lepas tu kita dapat licin, dia rasa tahan licin gue kalian ni. Tak apa dah jamuh meja, cumi ni. Berasa licin. Maka licin tu dengan kita fikir ke? Licin tu kena berdalih baik mana licin? Tak ada kena berdalih. Tangan getik sifat, maka rasa tu, ilmu tu, pengetahuan tu secara terkepit selalu. Orang panggil tak ada kena fikir, tak ada kena tilik, tak ada kena berdalih. Maka licin tu rasa sendiri. Apabila tangan penyetuh kita, gestuhkan cuming ni. Gestuhkan meja ni, maka terdapatnya licin. Maka dapat licin, orang panggil dapat dengan tak ada kena fikir, tilik. Orang panggil ilmu lading, ilmu daruri. Pesing kepit, tengok. Gambar dia katanya al-hawasi jam'u hasatin. Baca oleh. Huwa ia al-hawasi, na al-hawasi. Jam'u hasatin, jamu' daripada hasa. Al-hawasi mufrad di hasatin. Hasatin tu mana? Bima'nal quwwatil hasasah. Itu mana kata hawasi jamu'. Gambar dia mufrad dia bunyi hasatin. Maka hasatin saat itu dengan mana awak? Wazalika ataupun watilkal hasah. Dan bermula di begitu hasah tegak. Mutalabbisatun, berpakailah ia hasah ni. Bima'nal quwwati al-hasasah. Dipakai dengan makna kekuatan, keteguhan, ketegakkan yang pesing perasaan, yang pesing ada rasa. Rasa nak? Rasa kita pergi ni kalian ni. Ni rasa tak? Rasa dengan tangan kita. Licin cak kasar weh. Ni orang panggil rasa dengan tangan. Kamu dia rasa ni, orang panggil ilmu pesing daruri. Tak ada kena fikir, tak ada kena mengaji. Cuba mujamah kulit kita. Licin cak kasar. Licin weh. Maka dapat licin tu kena fikir ke kan? Kena tilik ke kan? Kena berdalik? Tak. Rasa balik. Dengan perasaan kekuat perasaan. Tengok lagi. Al-khamsi. Itu sifat. Sifat pada al-hawasi. Hawasi pencenderaan 5 mana? Pencenderaan mana? Al-khamsi yang 5. Ai al-ma'dudati ilal khamsi, yang dibilang akan dia kepada 5. Nama dia pencenderaan yang 5 ni. Al-zahirati, yang zahir ia pencederaan 5. Hak zahir lah. Mana zahir? Ni tengok. Tangan zahir tak? Boleh tengok tangan. Zahir ni nampak. Ni penyetuh weh. Pegang apa-apa ni. Licin weh. Goyah ni. Kena fikir, kena ngaji. Ni licin back mana tak? Tangan kita mesti tahu di apa ni. Rasa licin weh. Maka rasa licin kena ngaji ya. Rasa licin nak fikir tak? Ni nak panggil apa? Pencederaan yang zahir. Ihtirazan minal batinah. Kenapa musannaf kat ni kata az-zahirah? Ihtirazan, kerana nak menyepok dan nak mengkeluar oleh musannaf minal batinah, ai minal hawasi al-batinah. Kerana musannaf nak keluar, nak menyepok tu baik daripada pencederaan yang berasa dalam. Pasal dalam ni tolong sakit dalam. Sakit dalam nah. Mana sakit sini? Goyak sakit. Dah, masa sakit di datang ni. Gambar ni orang panggil perasaan dalam. Sakit sini, masa senuk-senuk ni, senuk-senuk. Maka kena fikir ke sakit tu. Tak ada kena fikir, berasa mari. Masa senuk-senuk, nyawa tak ada. Tu orang panggil perasaan dalam. Gambar dia, musannaf goyak sini. Pencederaan cara ilmu daruri yang bersangkut paut dengan pencederaan 5. Hak zahir. Tengok lagi. Gambar dia katanya daripada ilmu yang hasil dengan salah satu daripada pencederaan 5. Lagi pula al-hawasi, ihdal hawasil khamsi allati, yang mana salah satu pencederaan 5. Allati hiya, sifat lagi, sifat pada al-hawasi. Allati hiya, yang ia
al-hawasil khamsi ni. Ihdal hawasil khamsi. Mana salah satu daripada pencerahan 5 weh? As-sam'u. Ialah sifat pendengar. Pasal molek. Kalau pada pasal mana pendengar. Per. Jangan bermakna dengar. Nama tukar dengar dengan pendengar. Alat dengar diri amrun maknawi. Warning ya. Pergabuh ni. Ni sebab tu pada kita buh dalam kitab Baquratul Amani. Maka sifat-sifat makna. Sifat-sifat ma'ani Allah. Sifat-sifat ma'ani Allah. Maka pada kita yang gibuh makna per. Ya tambah per. Mana kudrat makna perkuasa. Iradat makna perkehendak. Ilmu makna pengetahuan. Kenapa Musa ni sebut di dalam kitab Baquratul Amani bagi tu pada kita? Ia kata kerana nak beza di antara sifat dengan amrun maknawiyun. Mana sifat Allah perkuasa. Ini perkara yang ada di zat Allah. Mana kuasa. Kuasa tengok nung. Mana kekuasaan Allah. Nampak langit. Nampak apa. Tu orang panggil langit, bumi, kayu lah ni. Orang panggil keseh. Jaksa. Bagi kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya ni. Kalau sebut tak siapa. Mana siapa? Ni siapa? Diri siapa ni lah? Diri gabuh tangan kita pakai gabuh duk gerak ke mari. Duk gerak ke mari. Lagu ni orang panggil amrun iktibariyun. Orang panggil perkara yang pesing kita reti dengan akal kita. Mana penyapu? Ni sebut kata pe ni diri dia. Benar tak? Benar dah. Benar kita boleh tengok. Benar kita boleh jamu. Benar kita boleh pergi. Ni penyapu. Mana diri sapu? Diri duk gerak gabuh ni. Penyapu duk gerak pergi mari. Hak ni orang panggil benda pesing kita reti. Dia panggil sapu. Mana diri sapu ni? Duk gerak ni. Mana penyapu? Ni. Ni faham boleh? As-sam'u ialah sifat pendengar. Apa sifat pendengar? Perhati molek. Wa huwa. Dan ia as-sam'u ni. Quwwatun. Ialah satu kekuatan yang Allah Ta'ala jadi. Quwwah. Ialah satu kekuatan, keteguhan. Muda'atun. Baca molek. Yang disimpan taruh akan dia. Jadi satu kekuatan yang disimpan taruh. Fil asabi. Yakni pada satu orang. Ni orang ni. Ni orang duduk sini. Makna kata sifat pendengar dia bersangkut pak dengan orang. Orang mana? Al-mafrushi. Yang dihampar akan dia. Diletak apa ni? Ni telinga itu. Orang dia sakut mari kok mata. Payah sakut mari kok bawah ni. Dia sakut apa? Mari kok otak kita semua. Sebab tu dia panggil sing praksak pun lingo kurang. Dia dah apa ni otak kita ni. Apa ni dia turun mari, maka dia sakut mari orang darah, mari kot jatuh. Apabila jatuh kita gagah, jatuh kita pang darah, harta darah molek, lingo kita dengar molek. Orang yang dihafalkan dia, dihafal di mana? Fi maqra'i, fi maq'aris simakhi. Baca molek. Yakni pada apa yo jahat. Fi maq'ari as-simagi mu'alling rayu. Yakni pada tubat telinga kita. Yakni pada maqra' isimakhi. Yakni pada makra'. Yakni pada orang panggil anak telinga kita. Mana makra' ni satu tempat yang ada di anak telinga kita. Dan ni orang panggil cuping telinga ni. Ni orang panggil apa? Yang ada orang ni. Orang-orang ni yang ada apa? Di makra'. Di cuping-cuping telinga kita. Orang ada sini. Sebab tu kita nak jetik anak kita darah tak boleh. Dia punah dapat dana. Sebab anak kita jangan derah sangat. Ni, orang ni dihafalkan dia di cuping-cuping telinga tu fi maq'aris simah, yakni pada tempat-tempat di cuping telinga dihafal sini. Sebab tak anak kita nak derah jangan sangat. Koda-koda ni sebab tu dia soyok telinga ni, telinganya kurang dengar. Sini orang panggil reda ni. Sebab tu seorang mailik dah weh, mailik atas ni reda ni, duk sekat nging ni. Seorang mailik anda weh, mailik kanan kau, mailik kiri. Mailik kanan. Lek kiri kan? Ni reda untuk menepis tu seorang mailik anak. Atas ke bawah, ni reda. Lepas tu orang semua ni tu hafal sini, hafal di cuping telinga ni. Lepas tu sebab tu kita anak kita nak herat derah sangat tak boleh. Jetik telinga koda-koda, jangan derah sangat. Dia punah orang ni, dia punah siapa anak di telinga dalam. Orang panggil as-sam'a, yakni sifat pendengar yang ada dalam. Lepas tu orang dihafal di cuping-cuping ni reda. Sebab tu tengok berok. Berok tak ada cuping lah, tengok berok. Ada cuping lah. Sebab tu kita lalu punya, dia tak tahu seorang mailik mana. Sebab reda dia tak ada.
Kita reda tak? Seorang nak ai le kanan, seorang nak di kiri, seorang nak di depan, seorang nak di atas. Sebab reda kita dah tengok sepuluh kapal tu, kita tunggu tak matak kan? Tengok. Syuk. Syuk tak tahu tinggi tekak ni lapis tu. Piu. Piu. Dia tahu dah kapan nak turun ke mana. Reda tengok dah. Kecek dengan forward dalam matak tu. Kita pun tahu tu. Seorang ni dah. Atas ke bawah ke kiri ke kanan. Ni reda ni. Lepas tu, lingo ni kena jaga ni. Orang tu apa sini, lepas tu dia sakut dengan cupnga, anak lingo di sana. Kekuatan yang ada di orang dia apa? Fi maqra'is simah. Yakni pada tempat ketetapan bagi cuping-cuping telinga ni. Jawab dia, ai muakharihi, tertakhir. Ni. Ada apa sini? Ni, di akhir hujung cuping telinga ni. Hanya ada waktu mata weh. Ni nampak telinga waktu tak ada rega. Anak lingo duk dalam tu dia panggil asamat. Patu hapa awak sini bukan ada rega ni terhewat cuping lingo. Bukan saja lah. Sebab tu duk behar tak tu lagu ni. Nah. Sebab tu heret tu koda tu nah. Tu dia. Ni cuping lingo dah ada sini. Lagi pula yudriku biha, mendapatlah ia seorang biha dengan dia dengan kuat, dengan kekuatan ataupun dengan as-sama' ini al-aswati, akan segala suara-suara. Seorang tu boleh dapatkan suara-suara. Kata suara daripada jihad mana weh? Daripada kanan ke, daripada kiri ke, daripada depan ke, daripada belakang, pada atas bawah, dengan sebab kekuatan yang ditaruh, disifat taruh di anak lingo. Di sifat pendengar saat itu ialah orang-orang yang ada di cuping telinga di hujung-hujung ni. Tu. Maka dengan kekuatan sama anak telinga ni boleh mendapatkan suara-suara. Mendapat tak lalu bi tariqi wusulil hawail mutakayyifi. Tengok molek bukan sedap mana ni. Terima tak ada mudah mana. Mendapat bi tariqi wusulil hawa, dengan jalan ni tercapai oleh hawa, udara al-mutakayyifi, yang duk terlekatlah ia, yang berkaif ia. Udara terlekat ni dia panggil masuk dalam makulatul kaif. Tengok ni. Kalau kita ngaji dalam makulat, ia ada makulatul kaif. Apa kaif? Kaif ni ada hak tahan lama, ada hak tak tahan lama. Ada pun kaif yang ada pada garis. Rasa masing yang ada pada garis dia panggil kaif tu. Kamu ni selama mana butir garis ada, maka selama itulah masing adalah di situ. Selama mana butir saka ada, selama itulah butir rasa manis ada di saka. Maka manis yang ada pada saka, lagi pula masing yang ada pada garis, ini orang panggil al-kaifi. Kamu ni kaif tu dia terbahagi pula dalam ilmu makulat dua. Ada kaif yang pesing tahan lama, ada kaif yang pesing tak tahan lama. Ada pun suara yang masuk macam let telinga kita, bukan dia kekal sini. Boleh mau butik kecek, maka suara tu baik. Tapi yang kaif juga, tapi yang melalui udara yang masuk di dalam telinga, yang tapel dengan cuping telinga dah, yang masuk dalam. Patu kaif saat itu udara sekali dengan suara masuk dalam telinga, yang lekat lama nak. Kalau dia duk kecek 5 minit, apa lekat 5 minit? Kalau dia mau kecek seminit, lekat seminit, dia tu baik kaif. Mendapatkan suara-suara dengan jalan ni tercapai oleh udara yang terlekat ia bikaifiyati saw, dengan kalakuan dan kaifiah bagi suara. Suara mari lama mana? Alamat tu. Di mana? Ila simahi, kepada cuping telinga suara dak ikir. Ya. Lana mungkin ada. Budak buat apa? Hamu buat kerja dah ni. Makan gawa dah. Tu suara dak mari. Mai cuping telinga dak gawa dak tapi masuk dalam. Tapi masuk sekali ingat udara. Sebab tu depa bila udara tak ada, suara tak ada. Kalau pak udara tak ada, suara ni gua. Tak ada. Ano. Buat apa? Betul? Udara tak ada dah. Bimakna anna Allah Subhanahu wa ta'ala yakhluqul idraka. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan al-idrak, yakni mendapatkan suara yang ada masuk di dalam gawa, di dalam anak telinga yang ditapihkan oleh cuping telinga fin nafsi, pada diri seorang. Inda zalika, menjadikan mendapat pada diri. Inda zalika al-mazkur min gawa min tariqi wusulil hawa al-mutakayyifi. Gawa dia yakni bi kaifiyatis saw. Tengok gawa dia ilmu dhabit wa huwa ma lam yaqdir budak-budak ni. Hati awak ni.
Wa huwa dan ia ilmu daruri malam yaqa, barang yang berlaku, barang lam yaqa yang tidak hasil. Barang ni tidak hasil daripada kena fikir an-nazarin, daripada fikir ilai wastidlalin, dan pula kena menuntut dalil. Jadi barang ni hasil, tapi hasil tak ada kena fikir, tak ada kena tilik, tak ada kena menengung, tak ada kena berdalil. Makna hasil tak ada kena fikir tilik, iaitu suatu ilmu pengetahuan yang didapati akan dia secara tiada kena fikir tilik dan berdalil. Seperti kita pergi duduk terlidak, duduk di tepi api. Kita pergi duduk tepi api. Maka duduk tepi api kena fikir api ni panas beg mana, api ni panas lagu mana. Kena fikir kan? Tak ada kena fikir. Apabila kita duduk di tepi api, maka dapat selalu kata panas. Dapat selalu panas dan tahu panas. Tak ada kena fikir je. Kena fikir duduk tepi panas ni beg mana beg mana panas, rasalah mana. Tak ada kena fikir, tak ada kena fikir, tak ada kena tilik, tak ada kena berdalil. Maka hasil panas tu dengan selalu, dengan serta-merta, dengan mubasyarah. Oh panas weh. Maka panas tu kena fikir lagi kan? Panas tu kena tilik. Tak ada kena fikir, tak ada kena tilik. Orang panggil ilmu lagu ni nama ad-daruri. Dan mana-mana lagu kana kita ada kal ilmil waqi'i al-hasili bi ihdal hawasil khamsi. Ilmu daruri, yakni ilmu yang kita dapat dan kita hasil dengan salah satu daripada pencenderaan yang 5. Yakni ilmu pengetahuan yang terdapat oleh kita dan hasil kita dengan salah satu daripada pencenderaan yang 5. Mana pencenderaan 5? As-sam'u, satu sam'u, pendengar. Kita dapat suara. Kamu ada suara mangat udara, dia mau tu kecek. Weh, nak ke mana weh? Suara Masya masuk sini. Cupin linga kita saat ni tu orang panggil cek. Cupin linga kita saat ni tapih. Suara masuk dalam linga. Gimana? Maka suara mari masuk dalam linga, kena fikir ke suara siapa? Tak ada kena fikir, ni suara Allah ni. Ni suara Muhammad ni. Ni suara Yusuf. Maka suara ni ditapihkan oleh cuping telinga, maka kita boleh cek tahu suara ni suara siapa? Suara Allah ke, suara Zakaria ke, suara Yusuf ke, Yakub ke? Maka orang panggil besok suara tu tak ada kena fikir, tak ada kena tilik. Dan pula orang panggil al-basaru, pendapat, penglihat. Ini penjelasan 5. Yang pertama as-sam'u, pendengar. Yang kedua al-basaru, pelihat. Asyummu, baca asyummu. Apa syum? Pencium ni. Ni pencium. Gapo hitung kita? Apabila kita pergi tepi dia, bahawa dia baik ni weh. Lepas tu bahawa dia kena fikir lagi, kena tilik tak bahawa ni. Pergi tepi kerak, bahawa kerak. Kena fikir kan bahawa kerak? Tak ada kena fikir, tak kena tilik. Dia panggil yang biasa selalu dah dapat dengan serta-merta dah. Lagi pula az-zawqu, pengecam. Dau, pengencak mana? Yakni apabila kita ambil lada buah ketik kat. Oh, pedah weh. Lepas tu pedah. Nak fikir tilik lagi kan? Doya tak? Pedah lah ni weh. Lada baik ni tak ada. Apabila ambil lada ketik di lidah, maka rasa, pedah. Apabila ambil sakar tak lidah, manis. Apabila ambil garam tak lidah, masing. Dapat tak ada kena fikir dan tilik. Lagi pula, wa'al-lamsu, penyetup. Yang ni kita menyetup. Licin kan? Kasar kan ni kasar weh. Maka ni licin weh. Maka kita tercumit licin, maka dapat licin, dapat kasar, dapat panas, dapat apa tu, semua dengan rasa pencederaan. Maka ilmu dapat baik ni orang panggil ilmu daruri. Yang pertama as-sam'u, yang keduanya dapat dengan al-basaru, yang ketiga dengan asyummu, yang keempat dengan az-zawqu, yang kelima dengan al-lamsu. Kalau as-sam'u ni apa hati mulai ni? Ni tak ada ulama dah ni. Samuk ni apa kita? Orang kita ada sifat ma'ani. Allah Ta'ala ada sifat ma'ani. Tapi sifat ma'ani yang ada di Allah itu qadim. Dan sifat ma'ani supaya telinga kita ni ada kan? Ada bercuping telinga. Pas cuping telinga kita tu bersepakat dengan aurat dihafalkan pada cuping telinga. Pas dalam bersepakat dengan anak telinga. Tapi Allah Ta'ala pendengar. Allah Ta'ala ada sifat pendengar. Tidak bercuping telinga. Tidak berorak. Tidak ada anak telinga. Tu Allah. Allah ada sifat ma'ani, kita ada sifat ma'ani, tapi ada perbezaan. Karena Allah Ta'ala, orang panggil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Quran kata, laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dengar? Tuhan ada sifat ma'ani, tapi ma'ani Allah qadim. Kemudian as-sama' wa quwwatun muda'a fil 'asabil mafrush, yakni kekuatan yang disifat taruh di orang. Orang mana? Yang dihampar ia fi maq'aris simat, yakni sifat taruh ni.
dicuping-cuping telinga kita, berorak pergi masuk dengan anak telinga. Anak telinga yang halus sangat. Kalau kita tengok laik dalam. Sebab tu ketika kita nak korek tu, kena beringat. Kadang-kadang kita korek dengan besi, kadang-kadang kena anak telinga darah. Lepas tu dia jadi bengai, jadi menengung, jadi bengai, jadi gabuk, jadi berubah. Sebab orang panggil kena anak telinga dalam. Sebab tu jangan duk korek dengan kakak-kakak besi sangat. Tu kena jagalah korek telinga tu, kena korek kokok, kena jaga supaya benda nipis sangat, benda halus sangat dalam. Sebab tu wahai korek dengan besi-besi tu, silap tengok telinga darah. Pas darah tu jadi bengai, nak pergi hospital, pergi mau bomo dah. Nama ke ubat orang panggil, dah apa? Uria abse orang panggil. Yudriku biha al-aswaq, mendapat seorang ataupun yudraku biha. Dan dia tu mendapat dengan dia akan suara-suara dengan jalannya tercampaikan hawa yang terlekat. Terlekat tu dengan sebab terlekat suara. Suara mari lek udara. Udara bawa mari masuk dalam telinga kita. Maka kita boleh dengar suara siapa? Suara Allah ni weh. Suara siapa? Suara Mak Yakub ni weh. Ni suara siapa ni? Suara Zakaria ni. Ni suara siapa? Suara Zaitun ni. Masalah tu. Bawa udara sebab dia lekat dengan suara tu akan terheret oleh udara masuk di cuping telinga masuk di dalam anak telinga kita. Sekat tu kan mereka kata wallahu a'lam. Ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darainil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab perhatian lah. Buka kitab dah celak mata. Yusri. Ia kata kemarinnya dan ketiga anak mengenal ia bahasa barang yang disuruh atau itu hasil. Maksudnya dan dua syarat itu telah ittifaq jumhur Malikiyah dan jumhur Syafi'iyah radhiyallahu anhu. Jadi dua syarat, yang pertama syarat bagi seorang jadi imam, lepas tu dia nak menyuruh ataupun dia nak menegah kepada satu dosa. Makna kata syarat yang pertama iaitu dia saat itu dia kena kenalkan hukum syarak. Makna imam yang nak menegah ataupun imam nak menyuruhkan hukum satu-satu perkara di dalam gapo kampung dia, di dalam jajah dia, di dalam dusun dia, maka imam yang nak menyuruh ataupun nak menegahkan satu-satu hukum, wajib imam tu kena tahu. Makna imam tu kena tahu hukum syarak. Yang kedua, imam saat ni tu kalau dia tegah satu perkara ataupun dia suruh satu perkara, bermakna kata dengan perkara yang dia suruh, yang dia larang tu tak membawa kepada dosa yang terlebih besar daripada barang yang larang. Misalnya larang tak boleh minum arak, tapi dia berlaku dosa tu besar pada tu lagi. Timbul perbunuhan, timbulkan zina ataupun timbulkan dogo masalah. Tu dah. Kemudian dua syarat mula-mula ni sudah ittifaq gitu. Dan dua syarat itu, mana dua syarat itu? Yakni syarat pertama dan syarat yang kedua pada menyuruh dan menegah tu. Tak molek. Dan dua syarat. Dua syarat itu yakni syarat mana? Syarat pada menyuruh dan syarat menegah telah ittifaq, yakni telah sepakat. Dan sebulat suara jumhur Malikiyah, yang ramai daripada ulama Malikiyah kata jeladah tu. Syarat bagi orang jadi pemimpin, wajib tak dia menyuruh dan wajib tak dia menegah. Syarat pertama dia kena retikan hukum-hukum hakim. Yang kedua, benda yang nak tegah tu dia kena fikir molek. Kamu ada misalnya suruh satu perkara, gi timbulkan maksiat lebih besar pada tu, maka kalau tak timbul, tak ada apa. Okey. Tak apa orang panggil syarat hak yang dia sakning tu dah menyuruh dan menegah tu, makna kata diittifaq oleh ulama jumhur Malikiyah dan jumhur Syafi'iyah radhiyallahu anhu. Ingat molek. Syarat pertama sekali kita jadi tok imam ataupun kita jadi tok meneh duk dalam kampung sikit lagi. Kita nak menyuruh kat orang kampung, nak menyuruh orang kampung buat perkara, buat kebajikan. Nak suruh hasmaya ataupun nak suruh puasa ataupun kita nak suruh sedekah. Makna kata kita kena reti masalah bab sedekah, kita kena retikan hukum syarak. Dan yang kedua, benda hak kita nak suruh ataupun benda hak kita nak larang, jangan perkara kita larang tu membawa pada jadi masalah musibah yang besar daripada kita larang. Larang demo tak boleh judi, tapi lepas pada demo tak judi, nyo timbul perbunuhan, timbul dogo anak dara orang, timbul lari bini orang. Tika tu orang panggil tak wajib lah kalau siapa setara tu. Dah tengok. Dan syarat yang ketiga,
Syarat yang 3 kepada jumhur Malikiyah juga. Tengok syarat 3 nah, yakni perkara yang kita nak suruh dan perkara yang kita nak tegah. Syarat yang kita nak gapo 3 syarat. Syarat pertama kena tahu hukum syarak, dan perkara yang kita nak suruh dan nak tegah jangan menarik orang panggil bala lebih besar pada tu. Syarat yang 3 kena hasil maksud. Pada syarat yang 3 ni duk khilaf. Khilaf mana? Khilaf di antara jumhur Malikiyah dan pula Syafi'iyah. Adapun 2 syarat yang pertama, hak tu tak ada khilaf. Tengok. Dan syarat yang ketiga, syarat yang 3 kepada jumhur Malikiyah juga, kepada jumhur, yakni ulama-ulama yang ramai daripada mana? Ulama-ulama Malikiyah. Hal jumhur Malikiyah khilaf, ada berselisih, ada bertelikah dan bersalah dengan jumhur Syafi'iyah, ada berselisih di situ. Lagu mana? Jadi Imam Syafi'i kalau sebelah daripada ulama-ulama Syafi'i nak gapo kita nak larang ataupun kita nak suruh, misalnya kita jadi tok imam, kita jadi tok meneh, kamar dia kita nak suruh rakyat jelata kita lah kampung, maka kena hasil maksud hak kita nak suruh. Jadi kalau kita suruh pada rakyat kita, maka hasil benda ni. Kita suruh demo kena tubik jemaah belaka weh. Apa tu malam-malam ni pakat tubik belaka masjid, maka orang panggil perkara hak kita suruh tu jadi hasil. Dan perkara hak kita larang apa hasil? Kamar dia baru kata wajib menyuruh dan wajib larang. Tapi ulama Malikiyah kata ada, walaupun hasil tak hasil, maka wajib menyuruh semata-mata. Tengok. Dan ada pun sunying ia daripada 2 syarat yang pertama itu, maka iaitu menjadi haram. Jadi makna kata ulama Malikiyah, jumhur Malikiyah tu tak ada kira lah hasil maksud tak hasil maksud saat ni tu. Deh. Makna katanya wajib menyuruh semata-mata. Adapun ulama Syafi'i, jumhur Syafi'i yang ramai pada Syafi'i, wajib menyuruh apabila terdapat syarat yang 3. Masalah imam tahu dah hukum syarak. Mana imam nak menegakkan satu perkara, maka lepas pada tu tak timbul musibah terlebih teruk. Yang ketiganya Syafi'i katanya wajib kena hasil perkara yang dia nak suruh. Baru ketika tu wajib menyuruh. Tapi ulama Malikiyah tu ada sama ada hasil tak hasil, maka katanya wajib menyuruh semata-mata pemimpin dan imam itu. Tengok molek tu. Payah sikit tu. Dan ada pun sunying ia imam daripada seorang tu. Imam tu lah. Daripada 2 syarat yang pertama. Mana 2 syarat pertama? Yakni syarat imam itu kena tahukan hukum hakam. Imam itu nak menjalankan menyuruh al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Jangan timbul perkara terlebih teruk daripada tu. Kalau ia sunyi daripada 2 syarat pertama, maka iaitu sunyi ia seorang imam daripada 2 syarat pertama menjadi haram. Jadi haram. Haram ketika tu suruh. Faham ni? Jadi kalau imam nak suruhkan rakyat ia, tapi imam tak reti hukum syarak. Lepas tu imam ia nak larangkan buku judi. Tapi dia tahu juga kalau dia larang buku judi, dalam kampung ni akan timbul masalah besar daripada judi lagi. Jadi makna tak imam tak boleh nak peluluh 2 syarat yang pertama. Maka ketika ni haram di atas imam nak menyuruhkan akan rakyat jelata dia, haram. Nak ayat anak? Nak ayat kata nak wajib imam saat ni tu, wajib dia menyuruhkan rakyat dia, larang rakyat dia, maka dia kena hasil dulu 2 syarat yang pertama. Yang pertama, imam kena reti hukum syarak, dan yang kedua, imam boleh menegak. Kalau dia nak larang judi, nas dia lepas pada tu tak timbulkan ukara lebih besar pada judi, baru tak jadi haram. Kalau tu imam saat ni tu kita kata dia nak larang, dia nak suruh perkara baik, nak larang benda jahat, tapi syarat pertama dia tak reti lagi mana hukum syarak, dia tak reti. Lepas tu kalau dia pergi larang buku judi, bang judi pun, maknanya nak menegakkan musibah sepas pada tu tak boleh. Maka ketika ni haram di atas imam tu nak melarang dan nak menyuruh. Tengok tu. Tu dia. Maka iaitu sunyi ia imam daripada 2 syarat pertama menjadi haram. Dan barangkali ada musyarting yang ketiga itu, barangkali, kata barangkali, jarang-jarang. Syarat pertama, syarat kedua dapat. Mana? Tahu hukum syarak, dia tahu dah. Masalah hukum hakam, dia tahu dah.
Lepas tu dia boleh menegak. Kalau dia lari judi ni tak timbul ukara terlebih dosa besar lepas pada ni, tak ada. Barangkali ada musyartin, tak ada syarat. Yang ketiga, mana? Kita tahu hukum syarak. Nah, imam tu reti dah, tok meneh reti dah. Lepas tu kalau dia larikan judi, dia larikan masalah main judi, larikan masalah minum arak, maka tak akan timbul selepas pada tu kerana orang takut berlaku kepada imam. Maka kalau tak ada syarat yang ketiga tu, boleh tak? Tengok. Maka iaitu ada musyartin yang tiga. Tak ada syarat yang tiga ni. Gugulah wajibnya. Wajib al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dah wajib kata suruh dengan kebaikan, larang dengan kejahatan, maka gugur. Maka iaitu gugur syarat yang tiga. Ada musyartin yang tiga. Ketiadaan syarat yang tiga ni menjadi haruh jua. Jadi haruh lah. Pera ni payah sikit gini. Tengok kali, perhati kau ni. Perhati kau ni. Jadi mula-mula sekali musannif wari kata wa wajibun nasbu imamin adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli. Ada falaisa ruknan yu'taqad fid dini fala tazik an amrihil mubini. Kama dia syarat bagi imam nak menyuruhkan akan rakyat. Kita tahu imam ni pemimpin, masuklah. Mau kita tahu imam kampung, masuklah tok meneh. Syarat imam nak menyuruh dengan kebaikan, dengan kejahatan, maka tiga syarat. Syarat ni tiga. Pertama, imam kena reti hukum syarak. Yang kedua, perkara mana imam suruh, perkara mana imam larang, makna kata lepas pada ni tak akan timbul perkara yang menarik teruk lebih pada tu. Kalau larang buku judi, maka judi tak akan berhenti. Lepas tu tak akan timbul dah bunuh orang, tak akan timbul dah zina, tak akan timbul dogo anak dah. Dua, yang ketiga, imam hak nak menyegahkan mungkar, nak menyuruhkan ma'ruf, syarat imam tu boleh menghasilkan benda tu. Lepas pada ia menyuruh, makna perkara yang dia suruh tu hasil tak? Suruh semayat. Angkat orang tubik semayat. Pak imam kata siapa dia tak tubik Jumaat 3 kali dalam kampung kita, dia akan keluar tubik daripada kampung ni. Misalnya dia boleh menegak. Orang tak pergi semayat Jumaat 3 kali, ya hamba tubik sungguh. Boleh menghasilkan perkara yang dia cegah dan boleh hasil perkara yang ma'ruf, perkara yang baik itu. Jadi, makna tak ada khilaf nak? Duk khilaf di antara jumhur Syafi'iyah dengan Malikiyah. Jadi dua syarat. Pertama, imam tu wajib nak menyuruh, wajib nak larang. Kena tahu hukum syarak. Lagi pula benda yang dia larang tak membuat pada benda terlebih besar dah tu, maka katanya jumhur Malikiyah tak pasti dah syarat yang tiga. Kata hasil maksud tak hasil, hak tu tak ada apa kata jumhur Malikiyah. Tapi jumhur Syafi'iyah pasti. Dua syarat pertama terdapat, syarat tiga pun kena terdapat. Lepas tu mari pula masalah. Jadi kalau masalah kita kata syarat yang tiga. Syarat tiga nak? Yakni syarat gugur syarat yang tiga nak? Hasil maksud. Tok imam, tok nebeh, tok meneh tahu dah hukum syarak. Lagi pula dia boleh menegak. Kalau dia nak lari judi, maka judi akan berhenti. Lepas pada lari judi bukan timbul benda lain lebih teruk lagi. Mana kata imam tu reti dah dua syarat ni. Tapi syarat tiga tu tergugur. Tak hasil weh. Lari demo tak hasil judi, tapi ada juga. Ada main judi curi-curi. Ataupun lari dulu demo tubik Jumaat. Ada juga ada curi-curi saat ni tu tak tubik Jumaat. Dah. Zaman dia kalau gugur syarat yang tiga, tak ada syarat tiga barangkalinya, maka ketika ni orang panggil suruh al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar tak jadi wajib. Bahkan ketika ni jadi harus saja. Faham tak? Tu dia. Aminaka bangun di. Dan tiada disyarat bagi orang yang menyuruh. Syarat orang menyuruh daripada email lah. Tu dia. Dan tiada disyarat bagi orang yang menyuruh atau orang yang menegah itu adil. Makna kata nak? Orang nak suruh orang ni bukan syarat dia kena adil. Makna pehara adil pun ni. Orang adil, orang tak buat maksiat. Orang adil, orang tak kecek bohong orang. Orang yang adil, dia tak tinggal semaya. Orang yang adil, dia buat sama pada rakyat. Tapi imam ni tak ada adil. Kadang-kadangnya maya tinggal agak tika-tika. Supaya kita tetap imam kita jarang nak tinggal. Kalau foto meneh tok nebel ni ada juga ketika pergi prakcung kok bakak-bakak tu dah. Galik-galik duk nganan tinggal semaya. Kamari imam ni ada tak? Jawab kata tak ada. Tapi orang panggil wajib dia suruhkan benda amru bil ma'ruf dan menegahkan benda mungkar. Tu imam tu ataupun tok meneh kalau dia klik kampung, rakyat dia tak tubik Jumaat, maka wajib dia suruh.
Kamu dia tengok rakyat yang minat arak, wajib je lah. Tapi dia sendiri pun duk gomong gak benar-benar dosa. Dia sendiri pun tinggal agak semaya. Kadang-kadang dia sendiri pun duk minat arak gak misalnya. Kamu dia saat itu wajib ke tak? Menyuruh dengan al-ma'ruf dan larang benar munkar? Jawab kata wajib. Walaupun dia tak adil. Sebab dia tanya, dia kata, dan tiada disyarat bagi orang yang menyuruh atau orang yang menegur itu adil. Tak ada kena adil. Perak adil itu bersitu, tak ada syarat. Pada bab imamah wajib gapo menyuruh dengan makruf, larang benda munkar, tak wajib adil. Tapi wajib menyuruh tak? Wajib menyuruh walaupun imam itu tak ada adil, tapi wajib dia suruh dengan benda makruf, larang benda munkar. Dah. Yang tiada mengerjakan barang yang tegah. Dia saat ni tu bukan kata dia nak suruh orang saat ni tu. Dia nak larang orang. Dia tu tak ada kerja benda maksiat langsung, tak ada kerja benda yang ditegah atau mengerja barang yang disuruh. Dia saat ni tu tak ada kerjakan benda yang disuruh. Dak. Dah. Hingga wajib ia seorang. Wajib ia seorang imam ni. Atas tiap-tiap sekalian orang yang bersama-sama ia yang berbuat maksiat itu menegah ia yang bersama atas taulannya. Perak ni. Tengok weh. Sini. Berhati molek. Jadi makna katanya kan? Jadi makna kata masa Allah suruh dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar dan itu mana no? Jadi makna kata di atas email tak wajib adil. Mana tu kalau email tu kalau tok nebeh. Kita tahu nah fok email mai kecek dengan tok nebeh tok mana. Lawak go mana hele kampung kita saat ni tu ada fok tak tubik jemaah. Maka tu email sendiri pun kadang-kadang semaya pun tinggal. Kamu di atas tu email tu ataupun tok menit wajib dia suruh benda munkar. Suruh benda baik. Larang benda munkar. Jawab kata wajib. Pahaya tak ada tu, ya ada tinggal semaya juga. Tu email sendiri pun ada makan reba juga pahana. Tak ada tu makan reba ataupun tu email kecek bahang. Jawab kata segi adil tak syarat pada masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bahkan kita orang yang bersama-sama ni. Sama-sama tak ada jadi pemimpin, tak ada jadi gapo. Wajib kita kena suruh kawan saudara kita buat benda baik, larang perkara kita buat benda jahat. Lagu tengok. Ya katanya orang sunat wajib ia al-amru bil ma'ruf dan pula an-nahyu anil munkar atas tiap-tiap sekalian orang yang bersama-sama ia yang berbuat maksiat itu. Misalnya kita tahu Zaid dengan Umar ni pakat dia minat arak. Ni. Minat arak lakar ni. Zaid pun minat arak, Umar pun minat arak. Maka orang hadap minum arak sekali ni, maka seorang mana wajib kena tegar. Walaupun dia sendiri ni duk kerja benda maksiat dah. Zaid dengan Umar, nah ada bakar tiga-tiga orang pakat duk belaga gelas. Maka dalam yang tiga tu wajib ia kena lari daripada munkar. Kena suruh dia tinggal daripada benda kejahatan dan pula dia kena lari daripada benda kejahatan dan suruh dia tu pergi semaya tempoh itu duk mabuk mata teruk juga weh. Dalam tiga tu buat maksiat lakar dah, tapi dalam tiga tu wajib kena suruh dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bukan kata pasti email semata. Tak, kita tahulah sama kita sendiri orang bersama maka duk pakat minum arak, pakat duk main judi, kita kira teruk dah effort kita pakat berhenti tak tua belaka dah ni. Wajib. Dan hingga dua orang lelaki. Hingga dua orang lelaki pakat duk main judi, duk main lepas dan judi. Ataupun dua orang ni pakat duk minum arak. Maka wajib di atas orang tu, lari di atas orang. Atau dua perempuan ataupun dua perempuan. Dua perempuan saat ni tu kita tahu gawa yakni duk minum ataupun dua perempuan dia pakai dah getung dah belaka lah. Tina pakai dah getung lah ni. Lana buat tina lekat dah getung boh. Kau awasan ni belana lekat dah getung tina ni. Sama tina duk main dah getung. Sama tina duk main benda tak molek. Pakat lari lagi mari. Boleh. Wajib tika tu bukan tak pasti kena imam dok lari weh. Halnya mengerja keduanya dua laki-laki atau dua perempuan akan fahsya. Dua-dua tu kerja fahsya. Laki-laki tu pakat duk belaga jebur gelas, jebur arak ataupun gelas arak. Tina saat ni tu orang panggil duk main benda pelak-pelak di antara kedua. Maka di antara dua laki-laki dan perempuan ni wajib kena tegah pergi mari. Maka wajib atas keduanya, kedua laki-laki ataupun dua perempuan itu menegah ia salah satu daripada dua orang lelaki ataupun dua perempuan. Tak ramai molek.
Maka wajib atas keduanya, dua laki-laki ataupun dua perempuan ni, itu menegah ia salah satu daripada dua orang ni atas taulan salah satunya. Kalau hak jatuh saat ni duk minum arak, maka salah satu pada taulan Zaid saat ni wajib kena lari mak weti weh kita minum arak ni. Ataupun kita tahu nah siapa dia Raqiyah dengan timuh ni orang panggil duk main benda tak molek, maka qiyah gi larikan timuh masalah. Deh. Maka dalil kifayah bagi orang yang mukallaf itu nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' segala ahli Islam. Faham ni? Kawan sekalian, sebab tu orang panggil perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ini satu fardu kifayah. Misal dalam kampung kita ni tak ada seorang bu nak mencegahkan mungkar, menyuruh benda kebaikan, maka berdosa habislah kampung ini. Sebab tu kalau kita duduk sama-sama kita ada buat maksiat, maka sama kita wajib kena lari. Bukan pasti dia kena jadi imam, bukan pasti dia kena adil. Tengok. Jadi katanya masalah khulasanya al-haqqul imamah. Hak bagi seorang jadi imam. Perhati mula. Ni payah sikit nak faham ni. Jadi halusi. Lepas tu dia jadi terbelik. Ibarat ia pun jadi terbelik sikit. Perhati sini. Jadi syarat yang kata wa syurutul imamah. Duk min. Syarat bagi imamah. Syarat bagi pemimpin. Fil amri bil ma'ruf. Pada menyuruh dengan perkara yang baik. Wan nahyi anil munkar. Dan lari daripada perkara munkar ni. Dah. Syarat bagi imamah pemimpin. Wajib dia tu suruh dengan perkara yang baik dan lari daripada perkara jahat. Perkara baik kita tahu dah, supaya semaya, perkara baik supaya sedekah, perkara semaya suruh demo tasbih, suruh demo tubik jemaah, tu perkara baik tu. Lari daripada mungkar. Gapo? Minum arak, berzina, berjalan judi, makan reba, makan harta nak jating, buat karut kat orang, berzina, joli, lagi pula dogo nak darah orang, tu orang panggil benda jahat lah kau tu. Maka wajib bagi imam, syarat kata wajib dia suruh dengan benda baik, lari benda jahat. Pertama, perhati molek. Pertama ni kita tulis bahasa Jawi. Imam kena tahu hukum syara' ataupun hukum-hukum akal. Hukum-hukum akal daripada Quran dan hadis. Makna imam hak nak suruh orang ataupun pemimpin nak suruh orang ni, pertama sekali ia kena tahu hukum hakik, hukum ahkam, yakni hukum-hukum syarak daripada Quran. Kalau dia nak lari seorang daripada minum arak, dia kena reti bab arak. Sebab apa arak tu lari? Sebab naf'at dia lebih sikit daripada mudarat dia. Mudarat teruk daripada naf'at dia. Sebab apa suruh semaya? Sebab tu kata oleh Quran, aqimus solah. Hendak berdirilah oleh kamu akan semaya. Sebab tu imam wajib kena menyuruh. Yang kedua, imam nak menyuruh atau hendak melarang suatu perkara, maka imam dapat menegak perkara itu. Tiada timbul perkara hak terlebih kuat dan bersangat selepas pada larang ataupun selepas pada suruh. Misalnya dia larang minum arak dan tiada timbul bunuhan dan tidak timbul berzina, tidak timbul berdogo akan anak-anak dara. Misal larang demo jangan judi weh. Jangan minum arak. Tapi pas pada larang judi, jangan minum arak, nyo timbul berzina, timbul dogo, nak dara rewak lari nak dah. Mana kata ketika ni imam tak leh nak menyuruh dengan baik, lari dengan kejahatan kerana timbulkan musibah bala terlebih teruk pada sedia. Hati kau tu tak wajib tahmil. Yang tiga, imam waktu menyuruh, maka imam dapat hasil maksud dengan apa yang disuruh, apa yang dilarang. Makna apabila imam tu suruh orang buat baik, larang orang buat jahat, makna tak imam dapat hasil dengan apa yang dia suruh, apa yang dia larang. Kemudiannya khilafun bainal mazhabain. Khilaf di antara dua mazhab. Yang pertama, Jumhur Malikiyah. Berkata Jumhur Malikiyah, imam itu wajib al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Wajib imam itu kena suruh dengan baik. Pemimpin wajib kena suruh dengan baik. Lari dengan gerak, lari daripada mungkar benda kejahatan. Tiada pasti cukup syarat yang tiga. Walaupun hasil tak hasil, maka di segi Jumhur Malikiyah, ulama Malikiyah wajib semata-mata sama ada perkara yang dia suruh hasil ke tak hasil, ataupun perkara yang lari tak minum arak hasil ke tak hasil, demo tak turut juga imam. Maka katanya Jumhur Malikiyah syarat yang tiga tidak pasti pada hakul imamah. Kata wajib suruh dengan baik dan larang benda kejahatan. Syarat ketiga ni tak ada hubung kait pada wajib menyuruh dan pula wajib melarang pada kejahatan. Tak ada hubung kait.
tu kata jumhur Malikiyah. Syarat yang 3 bermakna hasil atau tiada pada menyuruh dan larangan dah. Larangkan, maka wajib menyuruh dan larang semata-mata tiada hubung kait dengan dengan syarat yang 3. Hasil tak hasil, tapi sebelah balik imit wajib kena suruh dengan benda baik, larang benda jahat. Jumhur Syafi'i dak berkata wajib menyuruh dan larang lazim cukup dan berhubung kait dengan syarat yang 3. Yakni hasil maksud dengan suruh dan larang. Kata jumhur Syafi'i kata tak leh. Nak suruh saat ni tu kena fikir tu hasil ke tak benda kita suruh. Dan benda kita larang tu hasil tak. Kalau tak hasil, jumhur Syafi'i tak wajib menyuruh dengan baik dan larang benda jahat. Tu masalah jumhur Syafi'iyah. Lepas tu berkata ulama lagi tak, maka kalau luput syarat yang 3. Luput syarat 3, suruh tu imam tahu dah hukum syarak. Lepas tu imam pun boleh menegak kalau dia larang tertengah arak judi ni tak timbul ukara lain. Deh. Tapi kalau luput syarat yang 3, hasil tu, hasil tak hasil. Kamar dia kalau luput syarat yang 3 tak hasil, dia suruh benda baik, larang benda jahat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tak hasil. Tiada jadi wajib ia imam, tak ada wajib tika. Kata ulama tu kalau misalnya kalau imam dia kata pemimpin saat ni tok meneng ke tok nebe ataupun tok imam kampung kalau dia suruh orang buat baik, orang tak turut, tak hasil dengan kau dengan benda dia suruh. Kalau dia lagi tahu fok kita jangan duk mitina masuklah, jadi orang tak dengar. Jadi kalau tak hasil perkara yang 3, ulama kata ketika ni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tak jadi wajib ketika ni. Bahkan jadi harus ia menyuruh dengan baik dan larang kejahatan. Kama dia ta'ammalil amra bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mufrati-frati. Perkara suruh dengan baik dan larang daripada kejahatan. Wan nahyu 'anil munkar wa huwa fardu kifayah. Hak ni orang panggil jadi fardu kifayah, bukan fardu ain di atas tiap-tiap seorang. Makna kata di dalam kampung ada satu lujnah, ada satu kumpulan yang larang manusia daripada kejahatan, yang suruh manusia dengan baik ke. Maka dalam kampung tu fi qaryatin au fi madinatin wahidah, maka ketika terlepaslah dosa semua ahli kampung dan ahli bandar itu. Tapi kena ada. Mana kata kalau dalam kampung tak ada orang menyegah, maka ketika tu orang panggil semua tu kena ke? Kena ke apa? Kena berdosa belaka supaya dia jahat dulu lah. Ketika pukat noh. Pukat-pukat siapa dia Sayuti duk jahat. Masa tu dia duk jahat tu lama kau duk situ. Duk situ tu jadi banyak orang duk berzina kat lepas menyuk tu nah. Tungyang saja. Dia mau duk ngadu dia atau tungyang saja dah. Lepas tu apabila lek malam-malam saat ni tu apabila tengok tina jatuh duk sekali. Tina jatuh. Pak ni baik dah. Pak dadu igat pergi di pau. Pergi di pau pak tu kecek. Pukat Sayuti panggil orang tua mari. Nak bekno ni ayah ngamik ni. Budak ni nikah dah kan ni. Laki bini dah kan. Tu dia panggil al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia tak nikah lagi dua ni. Tak ada nikah. Lepas tu nak bek mana? Nak wi majlis cara ke orang tua nak cara panggil tu imam nikah lalu. Ke lagu mana? Kalau ayah tak secara, kalau ayah tak simbik berdoli budak dua orang ni, tak apa, fa amal lidak pak ni mau nak cara sendiri. Kita nak pergi majlis nikah majlis lalu. Ni orang panggil cara menyegahkan munkar. Kamu dia dalam satu jajah satu cawak lu tak ada langsung ke tegah kena munkar, suruh benda baik, maka berdosa habislah setiap kampung dan setiap negeri itu. Pukat Sayuti duk jahat ni, pok-pok we dong kok jahat tak wani dah lepas dah tu nak mai beri pom bala jatuh tino tak wani. Sebab apa apabila beri pom pak sudah 2 hari dah. Mai pak pergi lok pak nak lagu ana. Panggil ke 2 hari. Nak nikah sini kan nak nikah majlis. Pasal wani ngaremo. Dulu kuping. Masa duk nibun tu kuping. Jadi besar. Pukak di jalan. Apabila kat orang saya baru baku politik ni dah. Kuat majlis di. Nanti takak, nanti igak. Ada nampak 2 orang kat bawah aku duk kali malam-malam. Kuat majlis mai igak. Gi cekau. Gi majlis. Lak lagu ana. Nak menikah ke nak lagu ana. Tu dia panggil al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sekadar tu lagi ni dah. Minta nyak ni dulu.